Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada murid-murid tahun 6. Cikgu harap pagi ini awak sihat, ceria dan bersemangat untuk memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Untuk subjek pendidikan jasmani, cikgu akan tunjukkan awak, ini adalah buku teks yang awak akan belajar pada tahun ini. Kita tengok satu-satu dulu untuk pendidikan jasmani. Bagi pendidikan jasmani, kita akan belajar 8 unit. Ada 8 unit yang awak perlu belajar tahun ini, iaitu Gimnas Idola, Merdeka Ramah, Aneka Sukan, Juara Olahraga, Bijak Akuatik, Riang Rekreasi, Minggu Kecergasan, dan akhir sekali Sihat dan Cergas. Kita tengok hari, cikgu akan masuk topik yang pertama. Ini tajuk kita yang pertama iaitu Gimnas Idola. Ada sedikit petikan menerangkan tentang apa itu Gimnas Idola. Ini yang berlaku di aktiviti di sekolah. Contohnya, kenapa pelajar ni minat untuk menjadi gimnas. Kita tengok yang pertama, hambur beraksi. Aktiviti ni awak tak dapat laksanakan di rumah kerana dia memerlukan kawasan yang stabil dan tilam yang sesuai. Kalau awak tak ada, tak boleh lakukan, takut nanti awak menghadapi kecederaan. Kat sini dia terangkan, kita tengok satu-satu, iaitu hambur tanpa papan anjal. Papan anjal tu apa? Papan anjal tu ni. Awak boleh tengok. Ni papan ni. Kalau awak ingat, kita ada belajar. Kalau awak belajar tahun lepas tu, bila kita nak belajar melompat, kita akan guna papan anjal ni. Ni kita panggil papan anjal. Kita tengok satu-satu dulu. Kita tengok dulu kemahiran hambur dengan pelbagai aksi. Hambur yang pertama tanpa papan anjal. Ada 5 fasa kat sini. Berdiri sedia, bergerak selangkah, fleksi lutut, maksudnya awak rendahkan sikit badan awak tu, dan lonjakkan, hambur. Kemudian mendarat dengan kedua belah kaki. Nampak mudah kan? Berdiri, bergerak selangkah, fleksi lutut, rendahkan badan, lepas tu lonjakkan badan awak, hambur, seterus mendarat dengan kedua belah kaki. Kat sini yang selalunya bahaya. Lompat je. Ada yang suka mendarat dengan sebelah kaki. Itu yang akan mendatangkan kecederaan. Itu tanpa anjal, papan anjal. Ansur maju yang kedua, kita gunakan papan anjal. Ansur maju ni maksudnya latihan demi latihan untuk awak menguasai pergerakan kemahiran hambur tu. Kalau papan anjal pula, macam nak menggunakan papan anjal? Bersedia ni. Kemudian berlari dan melompat di atas papan anjal. Kalau awak perhatikan, kalau kat sini tadi, yang pertama tadi bila tak ada papan anjal, dia kena rendahkan sikit, fleksi lutut, kita rendahkan badan kita. Kat sini, kita lari dan lompat pada papan. Kat papan ni, barulah hambur dan mendarat dengan kedua belah kaki. Mesti mendarat dengan kedua belah kaki juga. Ni masa kita lonjak ni yang kita panggil kemahiran hambur. Seterusnya, itu 2 ansur maju. Kita tengok yang ketiga. Ansur maju yang ketiga, hambur dan lakukan aksi badan. Kat sini maksudnya tadi kalau yang pertama, pertama dan kedua tadi kita lonjak dan mendarat tanpa membuat apa-apa aksi. Bila dua-dua kemahiran ni awak dah mahir, baru kita buat aksi badan. Sama ada masa kita lompat tu, kita buat lompat bintang, ataupun lompat dakap, ataupun lompat layang. Lompat bintang maksudnya kita buka kaki kita, dua-dua kita buka dan tangan kita naik kedua-dua ke atas.
Lompat dakap ni maksudnya kita rapatkan lutut dengan badan kita. Okey, manakala lompat layang, kaki kita tegak 180 darjah dan kedua tangan kita naik 90 darjah ke atas. Okey, ini contoh gambarnya. Okey, macam mana pergerakan tu dilakukan? Okey, mula-mula bersedia. Okey, kemudian berlari. Okey, dengan kelajuan terkawal. Lonjak. Okey, ini lonjak. Lonjak atas papan anjal. Lonjak kali pertama. Okey, ini yang dinamakan aksi tadi. Hambur dan lakukan aksi bentuk badan. Okey, mendarat dengan kedua-dua belah kaki dan fleksi lutut. Waktu ni masa kita mendarat, badan kita akan rendah sikit. Lutut kita akan bengkok sikit. Baru kita berdiri tegak. Kat sini ada tambah satu pergerakan ni. Okey, kalau awak perasan tadi yang mula-mula, awak tengok sini kita patah balik. Hambur yang kedua ni tadi. Okey, kat sini kita hambur je. Terus berdiri. Okey, tapi bila dengan aksi, kita ada hambur. Lepas tu, waktu ni lah awak nak buat aksi. Sama ada lompat bintang, lompat dakap ataupun lompat layang. Okey. Okay. Itu yang ketiga. Pastikan awak kalau lakukan aktiviti ni kena ada tilam ni. Okey, supaya tidak cedera. Okey. Seterusnya, kita nak tengok bergayut songsang. Okey, tadi kemahiran hambur. Hari ni kemahiran yang kedua pula, kemahiran bergayut pada palang dengan posisi badan songsang. Okey, songsang tu maksudnya apa? Terbalik. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, yang pertama. Okey, pastikan ada papan palang ni. Okey, tengok genggaman tangan. Okey, genggaman tangan. Kemudian kita angkat badan kita ke atas. Okey, ni yang pertama. Berdiri menghadap palang. Genggam palang dengan genggaman bawah. Okey, ni. Genggaman bawah macam ni. Okey. Kemudian lonjak dengan ekstensi badan dan rapat pada palang. Okey, kita angkat badan kita naik. Rapatkan badan dengan palang. Okey, seterusnya fleksi pinggang. Pusingkan badan kita ke depan. Turunkan kepala dan ekstensi kaki ke atas. Okey, kaki kita ditegak ke bawah. Tengok ni tegak 180 darjah. Kita bengkokkan kepala kita dan kaki automatik naik ke atas. Okey, 90 darjah. Macam ni. Okey. Lepas tu fleksi pinggang ni. Fleksi ni maksudnya bengkok ni lagi. Okey, turunkan kaki. Okey, kaki kita turun pula. Okey, mendarat dengan kedua-dua belah kaki dan fleksi lutut. Okey. Tengok anak panah ni. Mula naikkan ke atas. Okey, badan kita naik ke atas. Pusing ke depan. Okey, ni sampai pusing ke depan, kita naik balik. Patah balik. Dia bukan pusing 360 darjah tadi kepala kita dekat sini, kita naikkan balik dan lompat ke belakang dengan kedua-dua belah kaki dalam keadaan yang stabil lah. Okey, berdiri di situ. Okey, ini kita panggil kemahiran bergayut pada palang dengan posisi badan songsang. Okey. Setakat ni boleh. Cikgu harap murid-murid cikgu boleh ikut Walaupun kita tak boleh nak lakukan, kita belajar teori. Tengok dulu. Okey, seterusnya putaran 360 darjah. Apa tu putaran 360 darjah? Kemahiran putaran menegak 360 darjah. Okey. Yang ini kita akan belajar pada kelas yang akan datang. Okey. Untuk hari ni cikgu cuma nak 2 saja tadi. Agak-agak apa tadi? Hambur dengan bergayut songsang.
Okey, itu untuk pendidikan jasmani. Okay, hari tu cikgu dah bekalkan awak. Okey. Ni lampiran ni yang pertama, muka surat yang pertama. Okey, awak tengok kertas tu, pendidikan jasmani dan kesihatan. Muka surat yang pertama. Okey, masing-masing perhatikan. Ada 4 sahaja soalan. Ada 5 sahaja soalan. Muka surat 1 dan 2. Okey. Muka surat 1, soalan nombor 1 hingga 4 tu semua tadi ada dalam ni. Daripada muka surat pertama tadi yang kita bincangkan. Jawapannya ada di sini. Okey, daripada tajuk kita yang mula-mula, Gimnas Idola tadi. Okey, kenapa sukar melakukan? Okey, bagaimana boleh melakukan kecederaan, berlaku kecederaan? Okey, semua ada dalam ni. Okey, manakala muka surat yang kedua. Okey, kalau awak perhatikan muka surat yang kedua, cikgu berikan ni. Okey. Okey, ansur maju hambur tanpa papan anjal dan ansur maju hambur di atas papan anjal. Okey, yang ini awak namakan. Okey, tadi ada nampak kan? Ni. Okey, jawapannya ada dekat situ. Okey, awak tengok dan awak tulis semula. Okey, setakat ni kalau ada masalah, PM cikgu. PM tepi Okey, itu untuk pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani. Okey, sekiranya anda ingin lakukan aksi ni, kena ada pemantauan daripada orang dewasa. Awak belum dewasa lagi, masih kanak-kanak. Alright. Kita tengok tajuk yang seterusnya untuk pendidikan kesihatan. Okey, pendidikan kesihatan. Okey, cikgu tunjukkan dulu buku teks pendidikan kesihatan. Okey, ini pendidikan kesihatan tahun 6. Okey, buku yang berbeza Tadi pendidikan jasmani, ini pendidikan kesihatan. Okey, kita tengok satu-satu. Ini awak akan dapat nanti buku ni. Okey. Ada 10 unit yang awak akan belajar dalam pendidikan kesihatan. Megah dan gagah. Okey. Salah siapa? Rendahkan kalori, tingkatkan nutrisi. Kisah si penagih. Cergas dan tegas. Aku remaja bertuah. Siapakah lebih hebat? Awas sebarangan penyakit. Komuniti sihat dan selamat. Last sekali, bijak memilih. Okey, kita nak masuk yang pertama dulu, unit 1. Megah dan gagah. Okey. Untuk topik yang pertama ni, megah dan gagah ni. Okey, ini gambaran depan dia. Okey. Ada satu cerita, dialog. Okey, cikgu dah keluarkan dialog tersebut dekat lembaran yang ketiga pada awak tu, lembaran yang ketiga. Okey, lembaran yang ketiga. Okey. Kat situ ada dialog yang awak perlu baca. Awak baca dialog tersebut. Okey. Ada 2 muka surat je. Okey. Dialog ni dia mengisahkan perbualan antara murid perempuan. Okey, sekumpulan murid perempuan iaitu Stacy, Baizura, Karen dan Shanti serta sekumpulan murid lelaki Kelvin, Lutfi, Ranjit, Janish. Okey, mereka sedang berbualkan mengenai tugasan yang mereka perlu siapkan. Okey, tapi dalam masa yang sama, mereka juga membualkan tentang perubahan fizikal lelaki dan perempuan. Okey. Perubahan fizikal lelaki dan perempuan. Okey, contohnya dekat dialog Baizura, dalam dialog tu. Okey, dia kata, cikgu bagi satu contoh Ini untuk perubahan fizikal perempuan. Apabila blok diasingkan jauh begini, kita rasa lebih selesa untuk menguruskan diri, terutama semasa mengalami haid. Okey, lagipun saya sensitif tentang aurat. Okey, kulit kita pun semakin gebu. Itu adalah contoh dalam perbualan ni, perubahan fizikal untuk perempuan.
Okey, jadi kalau awak perhatikan lembaran yang cikgu beri dekat muka surat 4 tu, cikgu hendak awak bina peta pemikiran atau peta I think tentang perubahan fizikal lelaki dan perubahan fizikal perempuan berdasarkan perbualan kat sini. Ni perbualan antara pelajar perempuan. Okey. Manakala yang ini ialah perbualan pelajar lelaki. Okey, jangan risau. Perbualan tu semua cikgu dah masukkan dalam lembaran tersebut dekat muka surat 3. Kertas awak tu muka surat 3. Kat situ ada. Okey. Awak cari kat situ, gariskan dulu mana perubahan. Okey, apa yang berlaku dekat pelajar perempuan bila dia meningkat dewasa. Begitu juga apa yang berlaku dengan pelajar lelaki apabila dia meningkat dewasa. Okey, tadi cikgu dah bagi contoh sikit untuk pelajar perempuan. Daripada jawapan tu, awak binakan peta I think. Perubahan pelajar perempuan, perubahan pelajar lelaki. Okey. Itu saja untuk hari ini. Bagi kelas pendidikan jasmani dan kesihatan. Okey. Cikgu harap awak semua dapat laksanakan tugas tersebut. Okey, siapkan. Nanti boleh hantar pada hari Sabtu. Okey. Yang ada masalah, kurang jelas, boleh PM personal dekat cikgu. Okey, sekian saja kelas untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.